dan isu-isu pandemik yang ada pada masa sekarang. Okey, pelajar-pelajar yang saya kasih sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali saya kita semua panjatkan kesyukuran kepada Ilahi atas peluang pada pagi ini kita sama-sama dapat bersama walaupun secara virtual dalam satu program yang kita dah kenali sebagai Minggu Transformasi Siswa, satu program untuk membiasakan pelajar-pelajar dengan program-program ataupun aktiviti dan serta struktur akademik di Politeknik Port Dickson. Selamat datang ke Politeknik Port Dickson diucapkan kepada semua. Untuk saya mewakili Jawatan Perdagangan mengucapkan tahniah kepada pelajar semua dan selamat datang sekali lagi kerana telah berjaya dipilih untuk menyambung pengajian dalam berbagai bidang, khususnya bidang perdagangan yang ditawarkan di Politeknik Malaysia secara amnya dan di Jabatan Perdagangan secara khususnya di Jabatan Perdagangan Politeknik Port Dickson. Pelajar-pelajar ada yang datang, ada yang ditawarkan program-program seperti accountancy, ada yang ditawarkan program pemasaran dan ada juga yang ditawarkan program sains kesehatan. So sudah pasti kejayaan ataupun pilihan ataupun ketentuan ini, saudara dan saudari semua, pada hari ini adalah merupakan satu detik penting pada permulaan kehidupan anda sebagai seorang pelajar mahasiswa setelah berjaya menamatkan pengajian di peringkat menengah yang lepas dan kini memulakan satu episod yang baru di peringkat menengah tinggi, di peringkat pengajian tinggi. Dan ini akan menjadi sejarah kepada tuan-tuan, kepada pelajar-pelajar dan sudah pasti kehadiran pelajar-pelajar akan melengkapkan lagi keluarga besar kita, keluarga Politeknik. Yang mana kalau pelajar-pelajar tahu kita ada 37 Politeknik dan 98 buah college community yang ada di seluruh Malaysia, yang mana jumlah pelajarnya menghampiri 100,000 orang. So syabas kepada pelajar-pelajar semua kerana telah membuat pilihan dan yang tepat, dan sudah pasti atau pelajar-pelajar telah menjejaki ke satu institusi yang menawarkan akademik secara TVET dalam pelbagai bidang. Untuk pengetahuan, institusi ataupun politeknik telah dianugerahi akreditasi, pengiktirafan akreditasi oleh beberapa agensi seperti MQA, Malaysian Qualification Agency, dan juga pengiktirafan daripada luar negara seperti APAC dan Canadian Technology Accreditation Board. Buat masa ni okey semua pelajar-pelajar? So ini adalah virtual terbesar yang pernah kita buat lah dalam satu-satu masa. So insyaAllah bermula minggu depan Isnin ataupun esok so maka bermulalah sesi akademik secara rasminya bagi pelajar-pelajar semua. Cuma ada beberapa keadaan bagi pelajar di SK yang hadir secara fizikal di kampus Politeknik untuk minggu depan ataupun bermula esok, pelajar masih perlu mengikuti kuarantin selama seminggu, dan tetapi kelas akademik akan berjalan seperti biasa. Sementara pelajar-pelajar yang berada di luar yang tidak datang ke kampus untuk khusus perakaunan dan pemasaran, pelajar-pelajar harus bersabar untuk kekal di rumah masing-masing sehingga ada pengumuman-pengumuman baru untuk memanggil pelajar-pelajar hadir ke kampus kita. Buat masa ni, kita masih menunggu maklumat. Kita menunggu maklumat-maklumat terkini sebarang perkembangan, sama ada pelajar perlu berada di rumah ataupun perlu menghadiri kelas secara online ataupun hadir secara bersemuka di kampus akan dimaklumkan dari masa ke semasa. Buat masa ni kita kekal seperti yang telah dirancangkan
yang mana hanya pelajar-pelajar yang mengikuti amali sahaja yang perlu kembali ke kampus. Untuk pengetahuan, di Jabatan Perdagangan hanya pelajar-pelajar sains kesetiausahaan sahaja yang mengikuti amali. Maksudnya mereka perlu berada di kampus. Begitu juga dengan pelajar-pelajar engineering, pelajar Jabatan Kejuruteraan Awam, mekanikal maupun elektrik. Seperti biasa ada yang kekal di rumah dan ada juga yang perlu hadir ke kampus untuk mengikuti kelas-kelas amali. So untuk itu kita bersabar dengan apa yang ada sekarang. Ya, dia pelajar dalam kita menggunakan platform secara virtual ni, gangguan-gangguan ataupun noise ataupun halangan-halangan seperti ini memang tidak dapat dielakkan. Namun kita kena teruskan juga. Sebab itulah kita ada option, maksudnya untuk platform kita, untuk aktiviti kita pagi ini, ada yang kita laksanakan secara live dan ada yang kita laksanakan secara offline, maksudnya melalui pembelajaran secara video sahaja. Okey, pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, selaku Ketua Jabatan Perdagangan juga pastinya saya dan pensyarah-pensyarah pensyarah kita semua di jabatan sudah pasti akan menunggu lakaran kejayaan dan kegemilangan yang dihasilkan oleh pelajar-pelajar kemudian. InsyaAllah dengan suasana persekitaran, pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan holistik, pelajar-pelajar semua akan muncul sebagai pelajar yang matang dan seimbang, InsyaAllah dari segi akal dan akhlak. Pelajar-pelajar, kita juga bersyukur kerana jabatan kita mempunyai barisan staff, barisan pensyarah akademik yang sentiasa bekerjasama serta menunjukkan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Kesungguhan ini dapat dilihat apabila Jabatan Perdagangan berjaya melahirkan graduan serta pencapaian yang tinggi dalam bidang perakaunan, pemasaran dan kesetiausahaan, serta mempunyai pencapaian kembali pasaran yang memberangsangkan. Malah yang lebih membanggakan apabila graduan yang dilahirkan dari Jabatan Perdagangan mampu menempatkan diri di industri sejurus menamatkan pengajian kelak. InsyaAllah para pelajar tidak perlu diragui lagi, kita mempunyai barisan pensyarah-pensyarah yang berkaliber. InsyaAllah pelajar-pelajar akan mengenali semua pensyarah-pensyarah ini apabila bermula kelas. So, selepas ini juga nanti kita ada satu slot, saya akan memperkenalkan pelajar-pelajar kepada barisan-barisan pensyarah yang kita ada. Selain itu pelajar, kesungguhan yang ditunjukkan oleh pelajar, maksudnya pelajar-pelajar senior atau aktiviti-aktiviti di Jabatan Perdagangan yang melibatkan pelajar sebelum ini banyak menunjukkan potensi diri dan menggalakkan yang memberangsangkan. Penglibatan pelajar-pelajar dalam pelbagai pertandingan inovasi, contohnya pembentangan, kemahiran poliskill, SSC debat, pertandingan debat, aktiviti sukan dan pelbagai lagi aktiviti ditawarkan, menunjukkan didikan yang terap dan peluang yang ditawarkan oleh jabatan melalui 3 program utama membantu meningkatkan potensi diri pelajar. Khususnya saya ingin berkongsikan beberapa pencapaian akademik daripada Jabatan Perdagangan yang mana kita juga mampu bersaing dengan jabatan-jabatan yang lain yang telah berjaya kita gapai sebelum ini. Antaranya adalah anugerah pengarah bagi majlis convocation yang lepas. Ada beberapa pelajar kita yang terpilih, maksudnya pelajar-pelajar cemerlang daripada Jabatan Perdagangan yang terpilih untuk mendapatkan anugerah tersebut. Begitu juga dengan pertandingan-pertandingan yang melibatkan industri, contohnya pertandingan Proton X70 khusus bagi pelajar-pelajar pemasaran yang mana kita berjaya mencapai kejayaan juga sebagai johan dalam pertandingan tersebut. Begitu juga pembentangan business plan oleh Asia Pacific School, Asia School of Business MIT USA. So banyak penyertaan daripada pelajar-pelajar daripada 3 program berjaya menyertai program-program tersebut. Dan bagi pelajar-pelajar accountancy, penglibatan pelajar dalam Global Work Integrated Learning ataupun satu konsep pembelajaran secara global bersama industri daripada 3 negara iaitu negara USA, Australia dan Malaysia. So
pastinya pelajar-pelajar nanti satu hari nanti akan juga menyertai pertandingan ataupun aktiviti-aktiviti tersebut. Bukan itu saja, jabatan pelajar kita, pelajar-pelajar di jabatan kita juga cemerlang dalam peringkat kurikulum ataupun peringkat sukan dan sebagainya. Sebagai contoh, seorang pelajar kita daripada program pemasaran berjaya mengikuti ataupun berjaya menyertai sukan C yang diadakan di Filipina beberapa tahun lepas dan berjaya mendapatkan pingat untuk negara. Segala pencapaian dan pelibatan ini menunjukkan bahawa Jabatan Perdagangan sentiasa memberi sokongan dan peluang kepada para pelajar untuk meningkatkan diri dalam pelbagai bidang. InsyaAllah jika pandemik ini semakin baik ataupun jika situasi kembali lebih baik ataupun lebih normal, sudah pasti pelibatan pelajar ataupun aktiviti-aktiviti yang dirancang di Jabatan Perdagangan akan kembali seperti biasa. Mohon ataupun pelibatan daripada pelajar-pelajar semua untuk sentiasa menyokong segala aktiviti-aktiviti yang dirancang oleh jabatan. Akhir kata diharapkan pada tahun 2021 ini menyaksikan lebih banyak kejayaan yang bakal diukir oleh para pelajar dan tidak dilupakan juga pada barisan pensyarah yang banyak membimbing dan membantu para pelajar selama ini. Untuk itu sahaja ucapan alu-aluan daripada saya. Saya akan teruskan dengan sesi pengenalan kepada barisan pensyarah yang kita ada di Jabatan Perdagangan. Sesi pengenalan kepada barisan pensyarah Jabatan Perdagangan dalam program pertemuan bersama pelajar sesi 1 sesi Disember 2020. Tak gerak lah ni Cuman kita ada beberapa jabatan akademik yang lain seperti Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Jabatan Kejuruteraan Awam, Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan kita Jabatan Perdagangan. So disokong oleh dua jabatan iaitu Jabatan Pengajian Am dan Jabatan Sains dan Matematik. So untuk pagi ini kita akan fokuskan di Jabatan Perdagangan sahaja. So di Jabatan Perdagangan kita mempunyai 3 program utama 3 program utama iaitu Diploma Sains Kesetiausahaan, DAC, Diploma Perakaunan, DAT dan Diploma Sains Pemasaran. Merupakan politeknik yang ke-6 dibina di bawah Jabatan Pengajian Politeknik. Untuk makluman kita ada 32 politeknik seluruh Malaysia. So politeknik yang ke-6. Pelajar bayangkan polipidi antara politeknik yang terawal dibina, yang ke-6 dibina. Dan Jabatan Perdagangan mula beroperasi pada tahun 1990. Sekarang dah 2020, dah berapa tahun tu? Objektif JP adalah untuk melahirkan tenaga kerja para profesional, terutamanya dalam bidang perdagangan. Kalau dulu kita ada 2 program sahaja, kini kita dah ada 4 iaitu program terbaru adalah program Pra-Diploma juga turut ditawarkan. Jumlah terkini bagi pelajar Jabatan Perdagangan adalah seramai 1,500 orang, iaitu melibatkan 3 tingkat khusus, sementara bilangan pensyarah seramai 70 orang. Dan sejak jabatan atau ditubuhkan, telah jabatan melahirkan ramai pelajar-pelajar yang berkaliber dalam berbagai bidang. So, pelajar-pelajar yang mengikuti 3 program utama di jabatan, insyaAllah dengan nilai akademik yang ada nanti, pelajar-pelajar boleh mencuri bidang-bidang seperti antaranya adalah accountant, bidang perakaunan, bidang yang melibatkan seperti penolong accountant, juru audit, eksekutif perakaunan, pegawai bank. Sementara bagi khusus pemasaran, antara jawatan-jawatan ataupun program-program yang boleh diceburi adalah seperti eksekutif jualan, usahawan, penyedia pemasaran, jurunding pemasaran, dan bagi bidang sains kesehatan, bidang-bidang yang boleh ditawarkan adalah seperti bidang stenographer, pembantu pribadi, setiausaha dan sebagainya. Untuk makluman, Jabatan Perdagangan telah melahirkan hampir 13,000 orang
keseluruhan daripada mula dulu sehingga sekarang dalam pelbagai bidang di industri. Okey, sekali lagi program-program utama di jawatan sudah pasti pelajar-pelajar adalah pelajar di dalam senarai khusus yang ditawarkan, iaitu sama ada pelajar-pelajar mengikuti program perakaunan ataupun pemasaran maupun sains kesetiausahaan. Dan bermula bila pelajar kembali ke kampus nanti, kita akan dapat melihat beberapa fasiliti yang mungkin boleh digunakan sepanjang pengajian. Antaranya adalah Dewan Kuliah. Kalau sesi yang lepas kita ada Dewan Kuliah yang Dewan Kuliah 3, Dewan Kuliah 4 dan sebagainya. Untuk khusus-khusus yang melibatkan pelajar yang ramai, penggunaan Dewan Kuliah sangat biasa digunakan. Sementara kita juga ada blok-blok akademik, iaitu kita ada blok A, blok sebahagian daripada blok B, kita ada juga di blok C iaitu makmal DSA, kita ada blok D, blok E dan beberapa bangunan-bangunan kuliah yang lain. Bagi pelajar sekretari atau pelajar kesetiausahaan, mereka mempunyai satu makmal, makmal komputer. Dan itu juga kita ada makmal guna sama, iaitu makmal komputer arm dan satu bilik TECC ataupun teknologi enhanced collaborative classroom, iaitu bilik e-learning. Pelajar-pelajar dalam bilik ini dilengkapi dengan set-set komputer dan peralatan-peralatan untuk pelaksanaan program e-learning. Semua aktiviti fasiliti ini dapat gunakan insya-Allah. Kita gunakan insya-Allah. Kalau bukan sekarang mungkin beberapa tempoh akan datang. Pencapaian saya hanya highlightkan tiga pencapaian utama bagi antara lain penglibatan pelajar dalam pembelajaran secara global, global integrated learning, tiga negara utama, USA, Australia dan Malaysia. Beberapa aktiviti yang dilaksanakan bersama dalam minggu-minggu perakaunan contohnya. Begitu juga dengan pelibatan pelajar dalam industri, pertandingan-pertandingan industri. Begitu juga dengan untuk pelajar-pelajar sains kesetiausahaan, pelibatan bersama komuniti dan sebagainya. So banyak pelajar-pelajar, pensyarah-pensyarah kita telah merancang pelbagai aktiviti. So mohon sekali lagi pelajar-pelajar untuk bekerjasama atau memberi sokongan kepada aktiviti-aktiviti yang dirancang. Sama ada dalam pandemik maupun pandemik, aktiviti-aktiviti tersebut telah dirancang. Kita hanya perlu menyesuaikan sahaja keadaan atau pelaksanaan itu mengikut keadaan semasa. Khususnya kepada pensyarah-pensyarah. Inilah dia barisan pensyarah. Dimulakan dengan ketua jabatan iaitu saya sendiri, dibantu oleh 3 ketua program, iaitu Ketua Program Diploma Perakaunan iaitu Dr. Nurul Yasmin binti Jo. So pelajar-pelajar perakaunan, ini adalah ketua program anda. So sebarang permasalahan akademik ataupun sebarang isu yang nak ditanyakan, pendapat dan sebagainya ataupun yang berkaitan dengan program, boleh rujuk kepada selain daripada PA, boleh rujuk kepada ketua program masing-masing. Sekali lagi, ketua program di Diploma Perakaunan DAT Dr. Nurul Yasmin, dibantu oleh penolong ketua program di DAT iaitu Puan Hairida binti Osman. Sosial bagi program pemasaran, ini adalah ketua program di Diploma Pemasaran DDR Puan Nur Arifah Hafiza binti Hadir. Sama juga mana-mana aktiviti ataupun yang berkaitan dengan program boleh merujuk pada ketua program masing-masing. KPO dibantu oleh penolong ketua program Puan Amimah binti Talib DDR, dan akhir sekali kita ada ketua program Diploma Sains Kesetiausahaan DSK iaitu Cik Hairunisa binti Muhammad Haris. So pelajar-pelajar DSK sila sila kenali muka ataupun wajah-wajah ketua program masing-masing. KP DSK dibantu oleh penolong ketua program
iaitu Puan Nur Elisa binti Muhammad Syahir. So itu tiga program utama, tiga teras program utama DAT, DPR dan DSK. Dan Kepro ataupun ketua program, penolong ketua program telah kita paparkan. Okay, so kita pergi kepada individu pensyarah barisan pensyarah yang merangkumi tiga program utama. So kita akan mixkan sahaja. Dimulakan dengan barisan pensyarah kanan barisan pensyarah kanan, pensyarah-pensyarah utama yang ada di jabatan. Pensyarah utama ni adalah pensyarah-pensyarah otai ataupun pensyarah-pensyarah kanan. Iaitu pensyarah program DAT, Puan Syahriah binti Muhammad Saleh. Kita ada pensyarah kanan di jabatan di program pemasaran, Puan Rosnia Tiab Razak. Pensyarah kanan perakaunan, Encik Zulkifli Muhammad Isa. Pensyarah kanan perakaunan juga Puan Ati Arini binti Salim. Pensyarah utama pensyarah kanan di DSK juga Muhammad Azno Abdul Aziz. Pensyarah kanan ataupun pensyarah utama juga iaitu mohon tengok pada senarai atas ataupun bidang pensyarah masing-masing, sebab pensyarah-pensyarah ini akan masuk mengikut program masing-masing kemudian So pensyarah DSK Puan Zuriana Mohammed, beliau adalah merupakan pensyarah perakaunan, namun mengajar kursus-kursus yang berkaitan dengan perakaunan dalam bidang sains kesetiausahaan. Khususnya pensyarah DPR Puan Nur Hashimah binti Abdul Hamid. Beliau merupakan pensyarah-pensyarah senior So bidang utama seperti dalam pemasaran, iaitu contohnya pricing strategi. Sebagai pelajar-pelajar pemasaran akan bertemu dengan beliau. Pensyarah Puan Devaki, anak perempuan Kanapati, pensyarah kanan di program pemasaran. Khususnya Puan Nuraini Kamarudin, pemasaran. Puan Johana binti Simarani, pensyarah sains kesetiausahaan. Puan Haja Siti Yusnida binti Muhammad Yusuf, pensyarah perakaunan. Seterusnya, rasanya tidak lagi pelajar-pelajar antara lain pensyarah yang menguruskan program minggu transformasi siswa. Mungkin kita tak sebut kalau tak sebut mungkin pelajar-pelajar akan bersemuka dengan pensyarah-pensyarah ini setiap masa. Pensyarah DAT, pensyarah perakaunan Puan Raja Nazimah binti Raja Ahmad. Khususnya pensyarah accounting juga Puan Adibah binti Mahrazi. Pensyarah perakaunan juga Cik Rahyu binti Hasan. Pensyarah DPR pemasaran Puan Damai Sari binti Muhammad Nawi. Khususnya perakaunan Cik Nurhana Aziani binti Muhammad Bostaman. Pensyarah perakaunan juga Puan Nur Suryani binti Nazaruddin. Seterusnya pensyarah perakaunan juga Puan Farida binti Jaafar. Seterusnya Puan Zuliana binti Zainal Abidin, juga pensyarah DAT perakaunan. Seterusnya pensyarah DPR Puan Nasria binti Haji Adnan. Pensyarah DSK Puan Zarina binti Yusof. Pensyarah DSK juga Puan Azian binti Miswat. So saya akan mohon belajar macam wajah-wajah pensyarah jabatan. Mungkin tak mengenalinya lagi, namun yang pasti sepanjang pengajian pelajar nanti akan bertemu dengan pensyarah di jabatan. Khususnya pensyarah DPR Encik Razak bin Aziz. Pensyarah tersebut masa ini sedang mengikuti sangkutan ataupun latihan di luar. Khususnya pensyarah pemasaran Puan Haja Yati Syahrudin. Khususnya pensyarah DPR juga Encik Muhammad Salih Jami'an juga. Beliau juga merupakan ketua unit keusahawanan. So jika mana-mana pelajar yang
mempunyai minat yang tinggi, berkecenderungan untuk menjadi seorang usahawan, boleh melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti yang dirancang oleh unit keusahawanan. Khususnya Encik Muhammad Salihin, boleh berhubung dengan beliau. Sosial pensyarah DAT Perekonomian Puan Ku Ahmi Suhaiti binti Ku Ahmad. Pensyarah DPR Puan Siti Zuhaila binti Jusuk. Mak pensyarah DPR Puan Nur Salmawati binti Abdul Karim. Pensyarah DPR Pemasaran. Pensyarah Sains Kesihatan Puan Rohana binti Mat. Perakaunan Puan Nur Huda binti Abdul Aziz, pensyarah DAT. Seterusnya pensyarah DAT juga Encik Muhammad Fauzi bin Mustafa. Pensyarah DSK Puan Nur Suhaila binti Tahir. Pensyarah Pemasaran Puan Rasidah binti Kasim. Zuria binti Alias juga pemasaran. Puan Nurji binti Ahmad Muhammad Jafar. Ini semua pelajar-pelajar dah kenal. Pensyarah DSK, pensyarah yang menguruskan minggu transformasi siswa juga, yang baru saja meminta tentang kelab. So insyaAllah akan berjumpa dengan beliau sesi akan datang. Sesi pensyarah perekonomian Puan Hawan Hazani binti Wan Kamarudin. Puan Nur Afzan binti Abdul Ghani. Puan Aziza binti Muhammad Zain. Pensyarah pemasaran Encik Muhammad Hafizi bin Abdul Latif. Pensyarah DSK Puan Haja Dayang Dija binti Awang Weng. Pensyarah DPR Encik Ahmad Sukimi bin Muhammad Hizir. Pensyarah Perikanan Encik Nurisma binti Ibrahim. Daripada DPR juga Puan Nur Fazlin binti Abu Bakar. Daripada Perakaunan Puan Siti Aisyah binti Muhammad Yaman. Pensyarah Perakaunan juga Puan Nur Aisyah Zainal Abidin. Pensyarah DSK Cik Nurul Azaliana binti Norman. Puan Fariha Idris. Puan Safia binti Ishak. Puan Sabaria binti Johari pemasaran. Pensyarah Perakaunan Puan Azliawati binti Cik Hussein. Pelajar boleh dengar tak? Encik boleh dengar tak? Kita dapat mesej ramai daripada pelajar tak dengar. Boleh? Line saya betul-betul tak ada. Okey, maknanya ada boleh dengar, ada tak boleh dengar. So tak boleh dengar mungkin gangguan ataupun line kurang baik. Tak apa, pelajar-pelajar, apa yang kita buat ni kita rekodkan. Nanti kita akan masukkan semula ke dalam Telegram. So boleh ulang semula. Seterusnya, pensyarah DPR Puan Norianti binti Samsudin. Puan Rehan binti Burhanuddin. Pemasaran. Pensyarah DSK Encik Asri bin Taib. Pensyarah DPR Encik Borhan bin Gaya. Pensyarah DAT Cik Siti Zana Mustafa. Pensyarah DPR Puan Munira binti Abdullah. Khususnya pensyarah Sains Kesihatan juga Puan Intan Rahimah binti Ahmad. Cik Ili Akila binti Ismail daripada Sains Kesihatan, pensyarah Sains Kesihatan. Pensyarah DPR Puan Al-Alwani binti Alias. Pensyarah DSK Puan Liza binti Muhammad Saleh. Pensyarah DSK juga Puan Siti Nurbaya binti Mak Rofa. Dan itu sahaja
barisan pensyarah. Kita ada lebih kurang 70 orang barisan, 70 orang pensyarah di jabatan. Mungkin tak apa, buat masa ni mungkin pelajar-pelajar boleh mengecam kita selalu wajah-wajah pensyarah saingan kita. So insya-Allah bermula minggu hadapan dan seterusnya sepanjang 3 tahun pengajian pelajar-pelajar di Politeknik Rockson, pelajar-pelajar akan sama ada bertemu semester ini atau betul-betul semester akan datang dengan pensyarah-pensyarah yang kita dah paparkan ini.